Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin semua, terima kasih kerana sudi menonton video kami. Saya Muhammad Badrul Hisham bin Ghazali dan video kali ini kami akan membincangkan tentang kesan kefahaman hakikat insan terhadap kehidupan dalam kalangan pelajar UiTM. Dalam erti kata lain, bagaimana topik ini dapat memberi kesan dan pengaruh terhadap mahasiswa UiTM dari segi kehidupan seharian mereka. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya akan berkongsi tentang pengertian insan dan konsep insan itu sendiri. Insan boleh berfikir, boleh menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Ini menjadikan insan sebagai makhluk yang paling terbaik dijadikan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dengan berbekalkan akal dan fikiran, insan perlu mengenal pasti konsep diri dan tujuan hakikat mereka diciptakan. Juga, insan perlu mengenal pasti potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap perbuatan mereka dan tingkah laku mereka di muka bumi adalah yang terbaik dan sempurna selaras dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Baik, pernahkah anda terfikir mengapa anda diciptakan dan tanggungjawab yang harus anda pikul? Baik, sekarang saya akan berkongsi tentang tujuan penciptaan insan dan tanggungjawab insan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah SWT. Insan perlu menyembah Allah SWT, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, tanggungjawab sesama manusia. Insan perlu bantu-membantu, hormat menghormati, menjaga hubungan yang baik tanpa mengira agama, kaum, bangsa dan warna kulit. Yang ketiga, sesama alam. Insan juga perlu menjaga alam dengan baik, menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazin bin Muhammad Nazri. Saya akan memulai dengan objektif kajian. Apakah itu objektif kajian? Objektif kajian merupakan tujuan ataupun matlamat mengapa kita menjalankan sesuatu kajian tersebut. Dan bagi objektif kajian kami ialah kami ingin mengkaji tahap kefahaman pelajar UiTM terhadap hakikat keinsanan. Adakah tahap kefahaman mereka tinggi ataupun adakah tahap kefahaman mereka rendah ataupun sedikit terhadap hakikat keinsanan ini. Seterusnya, kami akan menganalisa data tersebut. Kemudian kami akan mengenal pasti kesan-kesan kefahaman ini terhadap kehidupan mereka. Sama ada jika tahap kefahaman mereka tinggi, apakah kesannya? Dan jika tahap kefahaman mereka rendah, dan apa pula kesannya? Adakah kefahaman ini akan membawa kebaikan terhadap kehidupan mereka? Sama-sama kita lihat. Seterusnya ialah kajian literature. Apakah itu kajian literature? Kajian literature merupakan analisis yang telah dilakukan terhadap kajian-kajian lepas daripada sumber-sumber bahan ilmiah seperti akhbar, kitab ataupun artikel-artikel di internet mengenai topik-topik yang tertentu. Seperti yang anda lihat di akhbar berita harian, Mat Asham Ahmad berkata bahawa matlamat kita adalah untuk memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Manakala di dunia ini, kita ini hanyalah penyampai ataupun khalifah untuknya. Ini selari dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Dari situ kita dapat lihat bahawa Allah SWT mencipta kita adalah supaya untuk kita menyembah dan bersujud kepadanya dan mendapat ganjaran di akhirat kelak, iaitu syurga Firdaus. Dan bukanlah lalai dengan hiburan dan harta di dunia ini. Dengan apa yang dinyatakan dalam surah Az-Zariyat tersebut, maka terbuktilah bahawa tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Seterusnya, Mat Asham Ahmad juga berkata bahawa perbahasan nyawa dan akal penting kerana ia berhubung kait dengan hakikat diri insan. Sekian daripada saya. Seterusnya, bagi kajian literature yang seterusnya, saya akan serahkan kepada Farah Atikah. Silakan Farah Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Atikah akan meneruskan pembentangan kami dengan kajian literature yang seterusnya. Kajian yang berikutnya berdasarkan artikel yang bertajuk Penghayatan Agama sebagai Asas Pembangunan Pelajar. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, beliau mengatakan bahawa pembangunan secara menyeluruh berteraskan pembangunan diri yang halus,
Ini melahirkan manusia yang berjiwa agama, iaitu Al-Dhamir Al-Dini. Ia tidak akan melanggar perintah Allah, tidak menipu, khianat, mengabaikan kebenaran dan meninggalkan kewajipan, sehingga memberi kesan kepada keselamatan dan keamanan seluruh hidupnya. Dalam konsep pembangunan pelajar, terutamanya pelajar Muslim yang menguasai lebih daripada separuh populasi pelajar di kebanyakan IPTA, pembangunan berteraskan penghayatan agama ini adalah sangat penting sebagai salah satu daya kawal manusia dari aspek tingkah laku. Ini menunjukkan pemahaman hakikat insan memberi kesan terhadap kehidupan dalam kalangan pelajar UiTM. Seterusnya, mengikut kitab Hakikat Insan yang diterbitkan pada tahun 1985 oleh Haji Ahmad Laksmana Omar, beliau menulis jalan tarikat iaitu suatu cara memuji dan memuji Allah, melatih diri supaya tidak melupakan Allah pada setiap ketika dan memberi segala keagungan dan kebesaran hanya kepada Allah semata-mata. Dalam Al-Quran, jalan tarikat merujuk kepada jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Jalan menyucikan hati dan diri ini melalui proses mengendalikan nafsu-nafsu yang dimiliki oleh manusia supaya tidak lupa diri terhadap Tuhannya, seterusnya bangun dan memberi seluruh keagungan kepada Allah Ta'ala. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, Nur Diana akan meneruskan pembentangan ini dengan metodologi kajian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Diana binti Sairan akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah kajian yang digunakan untuk mencapai objektif lapangan. Kaedah kajian yang digunakan dalam kerja lapangan ini adalah kaedah soal sedia responden, kaedah pemerhatian dan kaedah rujukan. Bagi kaedah soal sedia responden, kami memilih pelajar-pelajar UiTM Dungun seramai 30 orang untuk menjadi responden soal sedia kami menerusi Google Form. Fokus soal sedia ini mengenai kesan dan pemahaman pelajar terhadap hakikat insan dalam kehidupan, sama ada ianya memberi impak positif atau negatif. Google Form tersebut disebarkan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan Twitter. Kami telah menyediakan soalan kaji selidik di Google Form yang merangkumi jabina, umur, tahap pendidikan serta soalan-soalan lain yang diperlukan untuk mendapat data yang lebih terperinci. Seterusnya, kaedah pemerhatian. Kesan pemahaman hakikat insan dalam kehidupan pelajar dikaji melalui pemerhatian tingkah laku dan sikap pelajar media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Dan yang terakhir adalah kaedah rujukan. Akhbar yang digunakan sebagai rujukan adalah akhbar berita harian 6 Mac 2019 yang bertajuk Kenali Hakikat Diri, Capai Bahagia Akhirat yang ditulis oleh Muhammad Aizat Samsudin. Artikel yang digunakan sebagai rujukan adalah artikel yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Zulkifli Abdul Ghani dan Nur Salimah binti Abu Mansur yang bertajuk Penghayatan Agama sebagai Asas Pembangunan Pelajar. Dan buku yang digunakan sebagai rujukan adalah Kitab Hakikat Insan 1985 oleh Haji Ahmad Laksmana Omar. Sekian itu saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Badrul Hisham. Baik, secara rumusan, insan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dan 43 surat. Secara teorinya, Al-Quran sering mengingatkan hamba-hambanya supaya tidak leka dan tidak lupa asal kejadian mereka daripada tanah dan diangkat darjat lebih mulia berbanding makhluk lain. Secara rumusan intipati kajian lapangan ini adalah jika pelajar meneliti dengan lebih dalam akan kefahaman topik ini, hakikat insan itu sendiri, ia merupakan satu langkah yang positif dalam membentuk insan yang mulia sebagaimana dengan tujuan penciptaan insan itu sendiri.
Baik, jika pelajar itu meningkatkan tahap kefahaman mereka terhadap topik ini iaitu hakikat insan, ianya akan menjadi tunjang penting dalam memantapkan akidah mereka. Seterusnya, kefahaman tentang topik ini dapat membantu pelajar menerapkan sikap toleransi sama mereka, juga menambah baik nilai-nilai murni yang juga boleh diadaptasikan dalam kehidupan seharian mereka.